Baik, anda masih lagi bersama saya Hafiz Rosli dan juga Nadia Huda, dan kita dalam segmen Realiti Rakyat, dan kali ini kita nak bawakan Yang Berhormat dari Dalat di Sarawak. Dan kalau kita nak memperincikan mengenai Dalat ni adalah sebuah ataupun terletak di dalam bahagian Mukah, iaitu Parlimen Mukah, dengan kepadatan penduduk sekitar 18,800 itu menurut bancian pada tahun 2010, dan kebanyakan penduduk adalah dari kaum Melanau, Iban dan juga Cina. Dan antara sumber ekonomi di sana adalah pertanian, dan kita ingin melihat dan juga kita ingin menghubungi Datuk Seri Fatimah Abdullah melalui Skype yang juga merupakan Adun Dalat di peringkat negeri. Beliau juga memegang portfolio sebagai Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Baik Datuk Seri, kita ingin melihat kepada di kawasan Dalat terlebih dahulu sebelum kita bergerak ke peringkat negeri. Di peringkat Dalat sendiri, mungkin Yang Berhormat boleh kongsikan pengamatan Yang Berhormat ketika ini komuniti yang menghadapi PKP, dan apakah keluhan dan juga cabaran komuniti di sana, dan dalam masa yang sama semestinya apabila PKP ini dilaksanakan, perusahaan mikro dan juga PKS terjejas, mungkin dapat diperincikan dari segi bantuan yang disalurkan kepada mereka, dan apa isu utama di Dalat sendiri? Okey, terima kasih Hafizi. Jadi seperti yang disebut tadi, Dalat adalah dalam kawasan luar bandar, dikategorikan sebagai kawasan luar bandar, dan di mana aktiviti utama ialah pertanian, betul. Dan disebabkan oleh PKP ini, kita dapati bahawa memang seperti juga rakyat lain di kawasan luar bandar yang lain, yang menyebabkan mereka terkesan sekali ialah disebabkan pergerakan yang terhad. Bila pergerakan terhad, maknanya ianya akan memberi kesan kepada punca pendapatan, iaitu dari segi oleh kerana mereka tidak dapat keluar keluar seperti biasa. Jadi susah untuk pergi ke kebun misalnya. Walaupun sebenarnya tiada sekatan kalau hendak pergi ke kebun ataupun hendak pergi ke laut untuk mencari rezeki, tetapi memang ada terjejas juga ya. Dan memang seperti yang lain juga kerisauan iaitu bila ini akan berakhir, sebab semakin hari dari segi sama ada wang simpanan semakin sedikit Jadi ini adalah juga menjadi kerisauan, selain daripada kerisauan dari segi kesihatan mereka, sama ada mereka boleh selamat atau tidak daripada COVID ini. Ini adalah antara perkara yang yang menjadi kerisauan kepada mereka ya. Ya, Datuk Seri, kita nak lihat juga kepada bantuan prihatin nasional seperti yang Datuk Seri sebut tadi. Wang simpanan itu menjadi antara isu terbesar yang dihadapi rakyat penduduk Dalat ini. Jadi nak bercakap tentang penyaluran bantuan prihatin itu, sudah sampai atau tidak, sudah diterima? Apa agaknya isu-isu yang mereka ada dalam menerima bantuan prihatin itu? Menyedari hakikat ini kita di pihak kerajaan negeri telah membuat persiapan iaitu sebelum bantuan prihatin iaitu disalurkan, dan juga bantuan Sarawakku Sayang disalurkan iaitu dalam bulan April. Jadi kita telah membuat persiapan kerana kita sedar bahawa ada kemungkinan besar, terutama kawasan luar bandar dan juga yang berpendapatan rendah dan juga yang hilang pendapatan dari segi punca pendapatan disebabkan terhad pergerakan ini. Jadi kita khawatir tiada makanan atas meja, terutama bagi kumpulan ini. Maka kita kerajaan negeri telah membentuk satu jawatan kuasa, iaitu jawatan kuasa rantaian bantuan makanan, untuk memastikan bahawa sebelum iaitu bantuan prihatin dan juga bantuan Sarawakku Sayang dilaksanakan iaitu pada bulan April ini. Dan kerajaan negeri telah menyalurkan iaitu bantuan sebanyak 16.4 juta kepada
untuk jawatan kuasa ini untuk memastikan bahawa mereka ini akan mendapat bantuan makanan asas dan saya suka untuk memaklumkan bahawa daripada 82 iaitu konstituensi di Sarawak ini, 59 sudah selesai penyaluran iaitu bantuan makanan asas ini yang terdiri daripada iaitu beras, tepung, minyak masak, gula, kopi atau teh dan lain-lain lagi lah tambahannya. Dan bagi kawasan yang jauh di pedalaman, kita telah menjalankan apa yang kita panggil sebagai ops helikopter untuk menghantar makanan kepada yang memang sukar untuk diakses. Jadi ini sudah selesai. Kita mula pada 5 hari bulan April, selesai pada 11 April untuk 8 konstituensi yang melibatkan penduduk iaitu 2,933 orang. Dan melibatkan 41,859 kilogram bekalan makanan asas ini kepada penduduk di kawasan pedalaman yang sangat jauh sekali. Dan sekarang ini kita sudah sampai kepada fasa di mana yang ada yang tercicir daripada senarai yang kita kenal pasti pada peringkat awalan iaitu 412,157 orang ada yang tercicir, misalnya kawasan Setinggan tidak masuk dalam senarai ketua kampung contohnya. Kemudian kita juga dapati iaitu yang construction workers sekarang juga yang tidak dapat balik ke kawasan masing-masing, jadi tinggal di tempat pembinaan. Mereka ini juga terkesan dan ini juga menjadi perhatian. Termasuk gelandangan juga, kita telah mengadakan operasi menyelamat gelandangan. Jadi ini usaha di bawah jawatan kuasa kami untuk memastikan bahawa tiada rakyat kita yang hidup dalam keadaan yang sangat daif. Ada makanan asas atas meja sebelum bantuan prihatin dan sebelum itu Sarawakku sayang. Jadi sekarang ini yang tadi soalan sama ada bantuan prihatin sudah sampai. Alhamdulillah, kami ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan. Sangat membantu. Sangat membantu. Alhamdulillah. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat di kawasan Dalat sendiri yang terkenal dengan produk hiliran pertanian melibatkan penanaman sagu dan difahamkan daerah berkenaan merupakan pengeluar sagu terbesar iaitu dari segi penghasilannya menjangkau 40,000 ke 50,000 tan setahun. Apa langkah bagi memastikan pertanian ini terus dapat mengeluarkan hasil ketika PKP ini, dan dari segi penghasilan juga bagaimana dari segi penjualan dan juga ekspor? Adakah terjejas ataupun bagaimana? Memang ini menjadikan satu rumutan bagi pekebun-pekebun rumbia. Betul, memang kawasan kita iaitu bahagian muka adalah pengeluar utama bagi tepung sagu ini. Dan penanaman rumbia, penghasilan rumbia 50% daripada jumlah pengeluarannya adalah datang daripada kawasan bahagian muka. Dan apabila PKP ini dilaksanakan, maka mereka ini dari segi pendapatan memang terjejas. Jadi kalaupun mereka pergi ke kebun, didapati bahawa kita ada, oleh kerana kilang, ada kilang yang tutup, ada kilang yang beroperasi hanya pada setengah hari saja. Kerana pada peringkat awalan belum jelas lagi iaitu apa yang boleh dibuat, apa yang boleh buka. Jadi sekarang arahan telah diberi dan makluman sudah diberi daripada pihak PDRM bahawa sebenarnya petani kita, terutama pekebun rumbia, mereka masih boleh pergi ke kebun, menebang rumbia ataupun pokok mulung ini. Kemudian menghantarkan kepada kilang dan kilang boleh beroperasi seperti biasa. Jadi ini adalah langkah yang telah dijalankan untuk memastikan bahawa kelangsungan hidup ini terus berlaku. Baik, Datuk Seri juga sebagai Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak. Sebelum ini, Datuk Seri ada berkongsikan keluhan pihak Taska dan Tadika swasta yang ada berdepan dengan isu pihak ibu bapa yang tidak mahu membayar yuran bulanan kerana PKP. Dan sekarang ini kita lihat ada 746 Taska dan Tadika swasta di Sarawak sahaja. Apa cadangan Datuk Seri untuk memastikan satu situasi win-win, dua-dua pihak dapat menang ataupun kompromi
daripada situasi ini? Betul, ini adalah satu sektor kita melihat ya Tasca dan Tadika di seluruh Malaysia ini sebagai lebih kepada social enterprise. Ianya sebenarnya social enterprise maknanya adalah khidmat sokongan yang sangat penting kepada ibu bapa yang bekerja. Dan jadi masalah yang didapati memang betul bukan saja di Semenanjung, di Sarawak ini juga ya, bahawa didapati bahawa ada ibu bapa sudah menyoal mengapa perlu mereka bayar iaitu dari segi yuran Tasca ataupun Tadika, walhal tak ada perkhidmatan yang diberi sebab Tasca dan Tadika tutup. Ya. Tetapi masalahnya ialah bagi pihak Tasca dan Tadika mereka masih perlu membayar iaitu mereka perlu membayar gaji guru ya, gaji guru. Dan dari mana mereka dapat iaitu punca untuk membayar gaji guru ini tentulah daripada yuran Tasca dan Tadika. Jadi dengan itu kita telah membuat tinjauan ya, sekarang ini belum siap lagi dari segi tinjauan tentang cadangan daripada Tasca dan Tadika sendiri, bagaimana mereka boleh mengatasi masalah ini. Kita juga insya-Allah ya dalam masa yang sama juga akan mendapat input daripada ibu bapa. Sebab ada ibu bapa yang mahu bayar, ada bukan tidak ada. Jadi kita hendak melihat dari segi majoritinya macam mana. Dan begitu juga tawaran oleh Tasca dan Tadika sebab sekarang ini daripada kaji selidik yang kita jalankan ada di antara mereka ya sudah membuat keputusan ataupun cadangan untuk bulan April contohnya untuk memberi diskaun iaitu sebanyak 50%. Dan masalahnya nanti adalah untuk bulan April dan seterusnya ya. Sekarang ini ada bantuan daripada iaitu bantuan di bawah kerajaan persekutuan ya, di bawah skema itu untuk small houses ini. Dan didapati bahawa SME dan didapati bahawa ini insya-Allah dapat membantu mereka bantuan yang diberikan Baik, Datuk. Baik, sama-sama kita mengharapkan yang terbaik. Nampaknya masa mencemburu ini kita, dan terima kasih kepada Datuk Seri Fatimah Abdullah merupakan Adun Dalat dan juga Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak di Sarawak atas perkongsian dan juga atas penerangan sebentar tadi begitu jelas. Dan nampaknya Awani Pagi segmen Rakyat Rakyat berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli dan saya Nala Huda, jumpa lagi.